Dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada guru-guru, Dr. Azmah dan kepada guru-guru yang hadir. Hari ini kita akan teruskan webinar yang kita buat secara bulanan bersama MIE Expert. Hari ini dalam masa lebih kurang 30 minit sahaja kita akan berkenalan dengan satu aplikasi baharu daripada partner Microsoft iaitu Wakelet, dan bagaimana kita lihat Cikgu Azrul gunakan Wakelet ni di dalam pembelajaran dan pengajaran beliau menggunakan juga Microsoft Teams. So tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan kepada Cikgu Azrul untuk memulakan perkongsian beliau. Silakan Cikgu Azrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada semua cikgu-cikgu, pada doktor dan semua yang hadir. Okay, untuk perkongsian pada hari ini, saya sebagai salah seorang ambassador Wakelet akan memperkenalkan macam mana kita menggunakan Wakelet dalam Teams. Okay, yang pertama sekali pastinya cikgu-cikgu yang biasa guna Teams, kita akan buat grup dulu, grup untuk kelas. Jadi saya dah buat grup untuk kelas. Okey, dah dah. Okey, sekarang ni yang penting kita kena ada ni lah. Kelas yang kita punya untuk Teams. Okey, sedikit mengenai Wakelet. Kalau kita buka wakelet.com, okay, dia akan ada benda ni lah. Yang saya share hari ni adalah jika student yang kita nak buat tu belum ada akaun Wakelet dan kita nak mereka share kerja mereka menggunakan Wakelet. Dan di sini, kalau dekat Wakelet ni dia ada for educator. Kalau kita tengok dekat educator kat sini, kita ada educator guide for Wakelet dan boleh download yang kat sini yang bahasa Melayu punya. Okay, kalau kita buka kat sini, ini adalah Wakelet dalam bahasa Melayu. Yang ni telah diterjemahkan oleh saya dan juga Ustaz Faizal daripada MRSM Balik Pulau. Jadi kalau kita tengok kat sini, ni boleh di-download. Sebenarnya Wakelet ni adalah Wakelet. Wakelet adalah satu pelantar percuma yang membolehkan anda mencipta dan menyusun bahan-bahan untuk disimpan dan dikongsi. Dan untuk hari ini, task yang saya bagi pada student adalah saya buka yang ni. Okay, di sini kalau kita sebagai cikgu, kita akan dapat kat sini assignment lah kat sini. Dan saya dah letakkan satu Wakelet punya, untuk tajuk minggu ini saya menceritakan mengenai AI. Jadi saya dah letak kat sini Wakelet AI punya kat sini. Dan saya minta pelajar untuk tambah saya punya AI, saya punya Wakelet collection. Jadi yang pertama sekali, pastinya kita akan bagi assignment pada student. Okay, dekat assignment ni, saya dah createkan assignment pada student. Dan bila saya klik dekat assignment ni, okay, ni adalah nama pelajar yang dalam kelas ni. Dan juga kita boleh edit balik assignment dan kita boleh buat student view. Maknanya kita boleh tengok apa yang student nampak dekat assignment kita ni. Dan juga untuk soalan yang ni, apa yang saya gunakan adalah saya minta pelajar menggunakan Sway untuk menyatakan pandangan mereka mengenai AI dan letakkan dalam Wakelet. Okay, saya akan tunjuk contoh yang telah dibuat oleh student. Okay, bila dah siap, dia akan klik sahaja kat sini pendapat anda mengenai AI ni. Bila dia buat kat sini, automatik dia akan minta masukkan nama. Masukkan nama, jadi pelajar tu masukkanlah nama dia. Okay, dan dia add. Bila dia add, automatik dia boleh edit Wakelet ni. Dia boleh edit Wakelet ni. Okay, contoh, dia dah siap dalam Sway. Ni contoh yang dah siap dalam Sway. Ni contohlah, student yang dah buat dalam Sway. Contoh yang dia dah siap. Jadi dia akan share dengan saya dan juga dengan kelas yang lain dekat sini. Dan kita akan kongsi lah. Okay, kongsi pautan ni dan dia akan pergi ke Sway yang tadi.
di yang tadi kita hanya tekan tambah sahaja dan masukkan URL tadi, paste URL di sini dan dia akan masuk. Yang saya guna ni adalah menggunakan mood board. Inilah contoh. Dah siap satu. Jadi yang sebenarnya mood board ni kita boleh susun kat mana-mana saja kita nak sebenarnya. Jadi bila dah siap, dia cuma tekan kat sini. Kalau kat sini dia ada tulis publish and exit. Dan bila publish and exit, dia akan jadi macam ni. Ini yang pelajar buat. Yang ni yang contohlah saya letak satu. Dan bila kita tengok dekat Teams nanti, yang ni yang dah di-linkkan. Jadi student sendiri boleh tengok yang dia dah buat dah masuk ke belum. Ni dah masuk dah. Yang dibuat oleh student dah masuk kat sini. Dan dekat assignment dekat sini, bila student tu dah siap, dia akan send dah. Dia akan send ke assignment tu pada saya, nanti saya akan dapatlah untuk di grade kat sini. Assignment tu. Jadi student akan dapat satu daripada di sini, di team sendiri. Dan satu lagi macam kita jadikan dia assignment. Jadi bila assignment tu automatik dia boleh tengok kat sini. Dan kita boleh buat daripada sini kalau kita nak tengok secara, ini dalam Teams, kalau kita tengok dalam web, kita cuma klik saja go to website. Nanti dia akan buka dalam bentuk website. Ini. Okay, sekarang ni saya akan kongsikan macam mana untuk kita buat macam ni. Step by step macam mana kita nak buat macam ni. Okay, yang pertama sekali dekat Worklab kita kena sign up dululah. Kalau cikgu-cikgu belum ada account, kena sign up dululah. Kalau dah ada account, klik saja dekat login. Masukkan account kita. Okay, bila dah masuk, yang pertama sekali kita kena buat satu collection di sini. Masukkan collection. Okay, contohlah yang saya buat tadi adalah mengenai AI. Masukkan cover image ni tak ada masalah, kita masuklah daripada library ke. Cover image, okay, dia akan masuk dah. Dan kita tulislah description untuk kita punya projek ni. Kalau cover image tu nak pakai kita punya gambar sendiri boleh? Okay, kalau kita punya gambar sendiri tak ada masalah. Ambil upload upload an image. Kita upload lah image dan kita boleh ambil lah dekat mana yang kita save. Rencana sekolah ke, logo sekolah ke. Itu tak kisahlah kat mana-mana saja dan dia akan masuklah kat sini. Kita punya ni dan kita boleh crop, nak besar ke nak kecil ke image yang kita buat tu. Okay, ni kita boleh pilih nak full cover, half cover ataupun hide cover image. Kalau hide dia tak nampak lah cover image. Kalau half kita boleh nampak lah. Dan satu lagi yang ni kita panggil cover, satu lagi background kat sini, belakang ni. Kita boleh tambah background sini sama ada image ataupun library. Tak kisahlah. Okey, bila kita dah siap macam ni, kita masukkanlah satu collection. Contohnya kalau kita nak guna YouTube, daripada YouTube ni, kita boleh masukkan AI. Okey, kita boleh masuklah. Ni contoh. Kita tak payah buka YouTube, kita type daripada sini pun dah dapat dah. Dan kita add, ni contoh. Media view ni kita boleh pilih. Selalunya pelajar saya dia suka mood board. Sebab kita boleh susun-susun. Ni contoh kalau menggunakan YouTube. Kalau kita guna tweet, kita klik saja tweet, kita type dah kat sini. Hashtag AI. Contohlah. Dan yang ni dia kita kena minta lah, dia minta connect dengan kita punya ni Twitter.
Okay, biasanya dia minta dia lah untuk safety. Okay, bila dah siap, yang ni untuk security lah, biasalah. Yang ni. Ni contohlah kalau kita boleh guna ni, ataupun user guna, ni contohlah. Ni yang user punya, bila kita masuk, kita add sahaja, dia akan masuklah kat sini. Dan untuk bila kita dah siap satu yang ni, macam mana kita nak bagi pada student, pastikan yang pertama sekali adalah kita kena jadikan dia public ataupun unlisted. Public tu maksud dia siapa-siapa boleh tengok. Kalau unlisted, hanya yang kita bagi link saja boleh tengok. Dan kita yang ni saya akan jadikan public. Okay, bila dah siap, saya post and exit. Okay, kita akan dapat satu collection kat sini. Dan macam mana kita nak bagi pada student, di sini dia ada tulis contributor. Bila kita dah siap lah, okay, klik dekat contributor. Okay, yang ni lah kita akan bagi pada student, link yang ni. Ada dua, sama ada copy link ataupun copy code. Okay, kalau kita nak letak dalam apa ni, kita punya Teams, saya sarankan guna copy link. Pergi dekat copy link. Okay, lepas tu kita pergi dekat Teams. Kita akan jadikan assignment, klik dekat assignment. Okay, kita akan klik kat assignment. Okay, ambil assignment. Okay, dekat sini kita bagilah pandangan mengenai AI. Okay, ini instruction apa yang pelajar perlu buat. Okay, kita bolehlah. Dan yang penting kat sini, resource ni. Bila kita klik dekat resource, pastikan resource kita adalah jenis link. Sebab kita guna link. Okay, masukkan link yang tadi ni. Dan tag to display, tulislah dia punya ni, apa ni, pandangan anda. Okay, lepas tu attach. Okay. Setelah itu kita biasanya untuk saya suka bagi point. Point dia biasanya adalah 3. 0 untuk dia tak hantar langsung. 1 dia hantar tetapi tak lengkap. 2 dia hantar tapi melebihi tarikh due date. 3 complete lah. Jadi kat sini kita boleh pilih due date bila. Contohnya due date kita nak tukar kepada esok. Ataupun dia default dia esoknya. Contohnya saya nak due date sampai 29 dan time to due adalah sebelum pukul 5.30 petang. Ataupun kita boleh edit kat sini, kita boleh schedule bila kita nak post. Contohnya kita nak post bukan pada hari ni, kita nak post hari esok. Kalau kita nak post atau esok punya assignment dan due date dia kita nak post sehingga 29. Okay? Jadi bila kita schedule, bila sampai ke masa dia, barulah dia akan paparkan ini, apa ni, kita punya assignment ni kepada student. Okay, dah kita schedule. Okay, nanti kita akan tengok kat sini. Ini adalah yang schedule. Bila kita klik kat sini, inilah yang kita punya SWI tadi. Jadi kita punya assignment tadi bolehlah nak edit ke apa, tak ada masalah dekat sini. Dan macam mana kita nak masukkan kita punya workload dalam SWI. Bila kita yang masukkan workload yang tadi ni, yang ni dalam SWI. Jadi untuk masukkan ke dalam SWI, kita share kat sini. Okay, untuk share kat sini, bila kita masuk,
Kalau kita copy yang dia bagi link share ni ke dalam kita punya ni, kita ambil dekat new tab, ambil workload. Okay, contoh saya nak paste kat sini. Okay, bila saya paste kat sini, dia tak boleh save. Disebabkan oleh link ni adalah short link. Jadi untuk nak tengok dia punya link yang sesuai, kita buka je balik tab tu. Paste sahaja kita punya link, short link tadi. Nanti dia akan keluar link yang sebenar. Jadi kita copy saja link yang sebenar ni. Masukkan balik dalam kita punya Sway, kita punya Teams dan baru boleh save. Okay, bila kita save, dia akan masuk dalam ni lah. Dia akan masuk dalam ni. Jadi bila pelajar tu edit dan edit, dia akan masuk seperti yang saya dah buat tadi. Seperti dalam ni. Jadi kalau ada 20 pelajar akan ada 20 Sway lah dalam ni. Ataupun kita boleh bagi dalam grup. Nanti akan ada 5 ataupun 6 grup lah berdasarkan kepada kelas ataupun cikgu punya ni lah. Okay, jadi untuk kita nak check, kita boleh check dekat sini ataupun kita boleh check sebagai assignment, dekat assignment tu untuk student. Jadi ni adalah salah satu daripada cara macam mana kita nak guna Teams dan kita nak masukkan workload dalam tu. Dan juga dalam workload ni ada yang terbaru, kalau cikgu-cikgu perasan yang mana yang masuk workload. Okay, dekat atas ni dia ada yang terbaru iaitu Serve School kat atas ni. Okay, kalau kita tengok dekat Serve School, okay, dekat sini kita boleh download educator guide, sama juga boleh pilih bahasa kat sini. Okay, di sini apa yang menariknya adalah workload dia dah tunjukkan beberapa contoh yang digunakan oleh cikgu-cikgu. Contohnya yang ni, Educator Portfolio oleh Dr. Michelle Harvey. Ini cikgu dekat Johor. Dia tengoklah portfolio yang dia buat. Contohlah untuk cikgu-cikgu nak tengok apa lagi yang ada dalam workload. Ini contoh yang doktor buat. Dia dah dapat ni, guest blogger ni yang dia buat bengkel Flipgrid dan workload dekat Johor hari tu. Okay, sini ada connection source. Yang kat sini yang kita boleh tengok apa resource yang kita boleh share dengan student kat sini. Dibuat oleh, kebanyakannya yang telah dibuat oleh cikgu-cikgu lah. Dan dia share apa yang student dia buat. Contohnya boleh buat student portfolio, assignment, student research. Yang ni nanti cikgu-cikgu boleh lah explore sendiri dekat mana. Dan juga satu lagi dia ada kat sini adalah satu blog, satu community. Okay, dekat community ni, mana-mana cikgu yang berminat untuk join community, dia akan dapat, okay, yang pertama sekali kalau kita join sebagai community member. Yang seterusnya sebagai ambassador. Macam saya sebagai ambassador, jadi saya boleh akses kepada training yang dibuat oleh workload dan juga dapat CJ daripada workload, dan juga kita boleh buatkan workload ambassador kepada student juga. Macam mana nak apply tu Cikgu Azrul? Okay, untuk apply, untuk ambassador tu. Okay, untuk apply yang pertama sekali kita kena jadi community. Jadi kat sini ada dia punya link. Okay, kalau kita tengok daripada workload, bawah sekali dah ada tulis community. Ataupun dekat website workload ni, kalau kita buka website workload, dekat sini ada community kat atas ni. Okay, yang pertama sekali kita kena jadi community dulu. Okay, bila kita join community, okay, kita kena isi lah untuk join ni. Boleh apply lah. Apply community, masuklah nama kita, first name lah sekali, habis kita reply lah. Kita hantar je lah untuk community. Tapi untuk jadi ambassador, untuk sekarang ni kita kena ada sekurang-kurangnya ada 10 collection dekat kita punya collection ni.
collection tu maksud dia dalam akaun kita mesti ada 10 sekurang-kurangnya 10 projek. Okay. 10 collection sekurang-kurangnya lah. Lepas tu bookmark kena ada sekurang-kurangnya 100. Bookmark sekurang-kurangnya 100. 100. Oh, collection yang sebelah kiri ni collection 38. Okay, kalau kita nak tengok, kita tengok kat sini. Ini kita punya collection, ni kita punya bookmark. Okay, group collection tu maksud dia yang kita jadi contributor kepada group yang lain lah. Contohnya group collection ni. Ni yang tadi kan, yang mana kita dah share. Yang ni yang saya dah share bersama student. Yang ni, maknanya group collection ni yang kita dah jadi contributor dan kita boleh tengok. Yang ni kita boleh edit lah. Sama ada yang kita buat sendiri ataupun kita student buat ataupun kawan-kawan kita buat dan kita boleh share. Okay, yang ni adalah following. Kita boleh follow, berapa orang kita follow. Yang ni yang kita follow. Yang ni follower. Berapa orang follower kita. Dan yang terbaru dekat Wakelet ni, kalau kita tengok dekat home, kita dah boleh buat macam ni dah. Kita boleh buat dia punya sub macam apa ni? Dia punya folder-folder. Yang ni. Jadi tak perlulah cikgu-cikgu cari mana-mana lagi. Kalau banyak, contohnya dekat sumber pendidikan, okey ada banyak ni. Kalau pendidikan, ada banyak ni. Okey, macam mana kita nak buat macam ni? Okay, kalau kita back, dia akan keluar semua lah. Semua yang kita dah buat. Dan dia ada satu lagi unlisted. Unlisted tu maknanya kita belum masuk mana-mana lagi dalam kategori. Maknanya kita belum masuk dalam mana-mana lagi collection. Dan macam mana kita nak buat benda ni? Langkah dia kita kena edit profile. Dekat sini ada edit profile. Klik dekat edit profile. Okay, dekat sini lah kita tambah collection. Kita nak buang ataupun nak tambah collection. Dan juga macam mana kita nak masukkan yang kita dah siap tu dalam collection. Contohnya yang saya buat tadi tu. Dekat uncategorize ni. Dekat ni saya tukar kepada sumber pendidikan pelajar. Contohlah. Yang ni pun saya tukar jadi sumber pendidikan pelajar. Jadi dekat bila saya dah siap semua ni. Saya guna save sahaja. Jadi dekat saya punya ni, sumber pendidikan pelajar ni, akan ada lah collection ni. Jadi untuk menyenangkan kita tengok lah, dia cuma ada yang dalam folder tu sahaja. Jadi tak perlulah kita tengok semua dekat mana, dekat mana. Jadi tapi bila kita back, dia akan susun mengikut folder lah. Kalau sekarang ni kalau kita tak susun ikut folder, dia akan jadi semua kat sini. Dia akan jadi masalah kalau kita punya collection banyak. Kalau macam sekarang mungkin tak banyak lagi. Contohnya collection kita dah jadi 200, 300. Jadi susah kita nak cari. Jadi nak senang kita jadikan dia sebagai folder. Kat sini. Adakah kita punyai limitation on berapa banyak Wakelet yang kita boleh hasilkan untuk setakat collection? Ni unlimited. Setakat ni lah. Untuk student jugalah. Untuk student jugalah sebab student punya dia bukannya kira student ataupun tak student, dia kira sebagai apa ni kita masuk je kat situ. Kita punya account sahaja. Lepas tu sorting kat sini kita boleh sort. Kita boleh pilih lah kita nak sort by created ke ataupun update ataupun A to Z. Terpulang lah pada kita. Yang ni, dekat sini ni. Okay, rasa itu sahaja perkongsian kita mengenai Wakelet dan penggunaan dia dalam Microsoft Teams. Jadi cikgu-cikgu bolehlah cuba untuk assignkan pelajar untuk menggunakan Wakelet sebab Wakelet ni dia sebagai untuk memudahkan kita kongsi link-link dan juga kita boleh bahan pengajaran. Bahan-bahan pengajaran lah. Terutama sekali kalau cikgu-cikgu yang banyak bahan pengajaran dan nak dikongsi bersama-sama pelajar. Dan juga kalau kita buat sebagai public, bukan setakat pelajar, semua orang yang kita bagi link tu dia boleh tengok lah kita punya ni, kita punya collection. Dan juga kalau kita follow, kita di follow, apa saja update kita, dia akan bagi dalam bentuk email kepada orang yang follow kita tu. Mungkin Abang Azrul atau Cikgu Azrul boleh share link untuk download guideline. Guideline untuk download macam mana? Tadi tu kan ada tulis guideline tu kan, e-book tu.
Okey, Boleh macam mana ulang nak? kembali? Mungkin ada yang baru masuk. Macam mana dia nak tahu guideline untuk Wakelet ni? Dekat mana Okey, nak download? Boleh untuk copy website, paste link tersebut di message chat room. okey, Kemudian yang berminat boleh install lah. Boleh download. Sorry. ini adalah ni learn.wakelet.com. Ini adalah contoh lah. Okay. So siapa yang berminat, anda boleh pergi ke link yang Cikgu Azrul dah share dan anda boleh download. Ada bahasa Melayu, anda boleh cuba dan explore lah untuk penggunaan Wakelet. Okay, jadi siapa antara guru daripada Kementerian Pendidikan ataupun MARA, anda telah mempunyai email ID untuk Office 365, iaitu email moi-dl.edu.my. Untuk MRSM, mrsm.edu.my. Anda boleh gunakan email tersebut untuk menggunakan aplikasi-aplikasi Microsoft Office 365 seperti Microsoft Teams dan juga Microsoft Suite secara percuma dan di atas talian. Okay, alright. Saya buka soalan kepada mereka yang ingin bertanya. Mungkin 2-3 soalan. Sesiapa yang ada soalan, jika anda segan nak bertanya, anda boleh chat dekat kita punya show conversation tu, ataupun anda boleh unmute dan boleh tanya soalan kepada Cikgu Azrul. Okey, silakan. Saya bukakan. Ada soalan. Cikgu Azrul, Wakelet ni pun boleh digunakan secara bersendirian kan? Tak semestinya dalam Teams kan? Boleh bersendirian. Cuma saya tunjuk kalau kita nak guna dalam Teams. Okay. Dia sebenarnya dia boleh bersendirian, tak ada masalah. Alright. Kita boleh masukkan dekat, bila kita masuk Wakelet tu dia ada tulis kod kat situ. So dia tak ada kod yang masalah. kita boleh bagi pada siapa-siapa yang kita nak berkolaborasi lah. Cuma saya jadikan sebagai Teams ni sebab kita nak senang untuk bagi assignment pada pelajar. Okay, alright, got it. Terima kasih. Okay, terima kasih doktor. Okey. Terima kasih doktor atas soalan. Ada sesiapa lagi yang ingin bertanya kepada Cikgu Azrul? Boleh unmute mikrofon ataupun anda boleh soalan di chat room. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faizal. Tengah memandu ni tapi ikut juga webinar. Abang terus. Okey, Cikgu Faizal. Maknanya ni, sebab sekarang ni untuk PTM kita ada Google Classroom. Ya, betul. Okey. Di Google Classroom. Bukan kita nak memeriahkan suasana LMS ni lah kan. Sebab penggunaan ni kita nak menuju ke IR 4.0 lah kan. So, Wakelet ni dia dalam team sekarang ni. So sekarang ni kalau saya nak masukkan dalam Google Classroom, adakah dia akan jadi kontra ke macam ni? Sebab Wakelet ni kan dia under Microsoft kan? Dia bukan Microsoft, dia partner. Dia partner. Yes. So kita boleh guna. Okey, kita boleh dekat share tu, dia ada share untuk Google Classroom. Separation kita boleh share sebagai Google Classroom, tak ada masalah. Sebab dia adalah salah satu daripada partner. Dia juga partner untuk Google. Okey. Okey, Cikgu bagi Darshini ada soalan? Cikgu, saya punya persoalan satu saja. Sebenarnya student ni kan, mereka perlu ada Wakelet account ke atau mereka boleh tambah collection dalam akaun cikgu saja? Okey, sebenarnya yang saya galakkan untuk student, dia buat sendiri account sebab dia boleh buat collection yang lain, tak semestinya untuk kelas kita. Mungkin dia boleh buat sebagai koleksi dia yang dia ambil gambar ke, ataupun koleksi peribadi, ataupun dia boleh buat sebagai dia punya portfolio untuk hantar masa dia nak minta beasiswa ke, macam itulah. Jadi yang saya buat ni adalah sebagai perkongsian untuk dalam kelas kita. Jadi contohnya student tu belum ada lagi account. Jadi macam mana dia nak menyumbang? Itu adalah contoh dia lah. Satu lagi, kalau student tu dah mula guna, kadang-kadang dia nak try sendiri. Jadi kita boleh guna lah.
kita register je lah. Guna sama ada akaun, kita boleh guna akaun yang student punya tu lah. Yang MOE-DL. Yang tu boleh guna. Tak ada masalah. Yes. So basically yang Google Classroom tu kan cikgu? Boleh. Yang Google Classroom tu. Sebab okay. dia boleh masuk Guna ke akaun Google boleh, lah. Microsoft boleh. betul. Guna, Untuk MOE-DL dia dah ada support untuk dua platform ni iaitu Google dan juga Microsoft. So cikgu boleh pakai apa-apa saja aplikasi yang cikgu prefer, okay, dengan student. Okay. Ada soalan yang terakhir maybe untuk Cikgu Azrul? Dan untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap tu? Amira. Cikgu Amira daripada Langkawi. Okey, nak tanya sebab kita saya tak tahu ID MOE ni pelajar boleh guna sampai bila. So nak minta pandangan, kalau pelajar nak buat Wakelet punya tu, better diorang guna ID MOE ataupun ID mereka sendiri? Okey, untuk ID MOE ni tiada pun sebarang makluman yang dia digunakan secara sementara, dan ini merupakan salah satu inisiatif daripada KPM sendiri, dan saya percaya perkara ini akan berterusan selagi mana tiada apa-apa tindakan selanjutnya lah daripada pihak KPM. Sebab MOE-DL ni run on Google dan Microsoft menggunakan education account, which is untuk education dan pendidikan ia adalah percuma. So tidak menjadi satu masalah pun sebab KPM tidak membuat sebarang komitmen untuk lisen dan sebagainya. Okey. So, yes. Okey, ada sebarang soalan lagi? Mungkin yang terakhir. Okey, kalau tiada sebarang soalan lagi, saya ingin menutup ruangan untuk persoalan. Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tiada, so saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Azrul selaku pembentang utama kita pada hari ini. Beliau juga merupakan salah seorang MIE expert yang pergi ke Paris pada tahun lepas ya, Cikgu Azrul Betul. So minggu lepas pun kita ada satu appreciation dinner night untuk menghargai guru-guru Malaysia di peringkat antara kebangsaan lah di Alaf Hotel. So jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru yang hadir webinar pada hari ini. Saya akan postkan record di dalam grup-grup yang anda dapat link tadi itulah. Jadi itu sahaja daripada saya. Ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Azrul. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Azrul. Cikgu.